ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dengan limpah kurnianya kita dapat lagi berkumpul sama-sama untuk menelaah kitab Hidayah Salikin. Kita masuk lagi dalam masalah atau dalam bab adab-adab solat. Faslun fi adabis solat. Kita masuk dalam bab perkara sujud. Dalam kitab ini dinyatakan, dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu. Taruh ni maknanya letakkan kedua tangan kita tu ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahumu. Lagu mana tu? Maksudnya bahu kita tu sini, tangan kita tu sini, jangan tangan dua je sini, atau lonju straight lagu tu letak gitu, setentang saja dengan bahumu. Dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang. Itu lagu tu. Kerana yang demikian itu makruh. Waktu turun tangan. Sebab tu kita letak tu, tekan sedikit. Dah. Dan bacalah olehmu pada ketika sujud itu tasbih yang berbunyi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini tasbih yang Allah Ta'ala suka. Hak yang Nabi sebut, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatan fil mizan. Dua kalimah yang ringan di bibir tapi berat pada timbangan mizan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, lah, subhanallahil azim. Jadi ada benda tu dalam sujud dan juga rukuk. Jadi jangan lupa baca, walaupun dia bukan rukun, tapi benda ni dia menjadi besar apabila dia memberatkan di mizan kita. Dah. Nak baca banyak berapa kali? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tu baca 3 kali. Kenapa 3? Sebab nak jadi ganjil sunat. Dah. Atau 7 kali, atau 9 kali, atau 11 kali. Iaitu yang terlebih afdal pada orang yang sembahyang seorang-seorang, sembahyang seorang-seorang, atau imam yang redha makmumnya itu dengan dilanjutkan. Lagu mana tu?
kalau kita solat seorang-seorang, yakni solat sunat ni, bukan masalah solat fardu. Kalau solat sunat, kita solat seorang-seorang, maka kita perlebihkan lah daripada 3 tu, lanjutkan sampai ke 11, kan? Ataupun imam yang makna makmumnya kita faham dia tak apa, kita sujud lama, kita tu imam sujud lama tak apa. Contohnya dalam solat maghrib dan isyak, orang ni tak ada kerja buat lah. Jangan waktu subuh. Waktu subuh tu imam buat lagu tu, makmum gelisah begini dah. Sudah hari ni dah. Sudahlah. Lama pula tu imam ni. Saya sekali dia mari surah ni. Asal sujud lama. Jadi makmumnya tak bersedia. Jadi makmum tak bersedia, kita bacalah sekadar 3. Sebab tu imam kan, sebelum dia nak solat, dia pusing belakang tu, dia tengok siapa dia makmum dia. Ramai orang muda ke ramai orang tua ke, tua dan muda, kalau sihat tak apa, mari seorang tu bertokak ketak mari. Nah, jadi dia kena faham, tengok keadaan. Tetapi kalau kita pergi semayang di Masjidil Haram, contohnya kita solat di Masjidil Haram, jenuh lah tu imam Masjidil Haram nak kita seorang-seorang, siapa dia orang lemah ni, tak. Kita lah kena ukur, sebab kita kena faham di Masjidil Haram biasanya imam dia kalau semayang subuh lama, baca surah tu pun lama. Kalau kita agak tak mampu, kita duduk dah. Dia lain, dia tengok keadaan. Tapi kalau dalam surah besar ni, kita boleh tengok orang siapa ujung belakang, kita tengoklah, kan? Ada orang yang uzur, jadi kita sederhanakan lah. Kita sederhanakan supaya apa? Supaya makmum pun dapat keselesaan dengan solat yang kita lakukan. Setelah itu, maka dia kata engkau angkatkan kepalamu. Angkat kepala tu maksudnya, kan, bangunlah daripada sujudnya itu, kan? Angkat kepala daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar. Padahal sini bukan cerita, walaupun maksudnya dalam keadaan kita mengucapkan Allahu Akbar. Daripada sujud tu kita kata Allahu Akbar. Dah. Sehinggalah dia kata duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kaki kiri. Kita duduk atas kaki kiri, dan dirikan telapak kakimu yang kanan. Maknanya tegak lagu tu lah. Kita duduk atas kaki kiri, tegakkan lagu tu, kan? Tapi kalau sejak zaman muda lagi tak biasa buat, mari ketua nak buat patah kaki boleh. Sebab dia dah gerah dah. Nah, sebab tu orang yang kalau latihan dia daripada kecil lagi, kita ajar anak kita ke cucu kita ke duduk lagu tu, itulah sebaik-baik duduk. Nah, sebaik-baik duduk. Ketika mana? Ketika duduk antara dua sujud tadi. Duduk atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan, tegakkan dia betul. Dan engkau ketika itu atas kakimu yang kiri, dan dirikan telapak kaki kanan
kakimu yang kanan dan engkau taruhkan, yakni letakkan kedua tapak tanganmu atas kedua pahamu. Paha bukan letak di lutut. Ada setengah orang dia pegang di lutut. Pas lagu mana? Kalau kita jenis orang yang sakit lutut, tak boleh letak di sini, takut tumbang lah, tak gagah. Tak apalah, kita bertahan. Kita tahan di lutut tu. Tapi kalau kita orang sihat, letak situ, tegakkan tubuh kita sedikit, kan? Dan bacalah olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ramai orang yang pandang remeh pada dua rukun yang pendek. Mana rukun yang pendek tu? Satunya masa i'tidal, yang keduanya masa duduk antara dua sujud, kan? Tuan-tuan pernah tengok tak orang Pakistan solat? Dia memanglah mazhab Hanafi, dia tidak menekankan masalah duduk lama, maksudnya tidak ada tamak-ninah pun tak apa. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sujud lama sikit. Tapi pada duduk antara dua sujud dan juga i'tidal tu waktu yang pendek. Tapi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, dia kata mata itulah kita baca doa, kan? Duduk antara dua sujud besar doa tu. Rabbighfirli, ya Allah ampunlah dosaku, warhamni, rahmatilah akan aku, warzuqni, rezeki ke atasku, wajburni, cukupkanlah atasku, warfa'ni, angkatlah derajatku ni, wahdini, berilah hidayah, wa'afini, berilah sihat, wa'fu anni, dan ampunkanlah dosaku. Besar tu. Sebab tu kita perlu menghayati bila kita baca doa tu. Jadi duduk seketika, kemudian kita sujud pula. Dikatakan rukun yang pendek ni janganlah sampai peringkat melebihi kita baca Fatihah pada waktu qiyam. Mana sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdul samawati wal ardh. Kita baca lagi sampai sama tarah dengan qiyam, tak boleh. Dia mesti kurang, pendekkan sedikit. Dan juga begitu juga duduk di antara dua sujud, jangan sampai lama lebih daripada baca tahiyat akhir. Ulang 10 kali, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ulang lagi sampai lebih daripada rukun yang panjang. Itu salah lah, tidak diterima. Okay. Kemudian maka sujud pula. Lepas duduk antara dua sujud tadi, kita sujud balik. Kena ingat, setiap perlakuan rukun solat ini, kan, buat penuh dengan tamak-ninah. Tamak-ninah ni bukan bererti seketika, bererti buat penuh dengan tertib, penuh dengan orang kata apa, ketenangan. Ketenangan macam mana? Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nampak ketenangan. Tak ada tamak-ninah. Tamak-ninahnya
Allahu akbar, dah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, sujud. Duduk antara sujud, Allahu akbar, baca seselu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, sujud pula. Biar nampak. Sebab tu dalam solat jangan pentingkan cepat nak habis, tapi pentingkanlah sempurna dari segi penjagaan rukun dan tamakninahnya. Maka dia kata sujud pula seperti sujud yang pertama tadi, samalah, letak tangan setental dengan bahu kita, kan? Kalau orang perempuan dia kepitkan sikit, kalau orang lelaki sunatnya dia bukakan sikit, bukakan ruang tu, tapi tengoklah juga, kalau dah rapat-rapat orang, setakat mana kita boleh bukalah. Kau buka siapa orang nak sujud pun tak boleh, makan siku kita kan dia. Setelah itu maka bangkit, dia kata bangkit itulah duduk istirahat pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiring akan dia tasyahud. Maknanya pada rakaat pertama tu, daripada sujud yang kedua, sebelum kita bangun, kita duduk dulu. Jangan terus kita bangun daripada sujud terus bangun dah. Kita bangun dulu betul tubuh kita, barulah tunduk balik, bangun semula. Tertib, jangan daripada sujud terus akak punggung bangun. Yang tidak mengiringi akan dia tasyahud. Kalau tasyahud tu rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua lah. Rakaat kedua dan rakaat keempat kalau sembahyang Isyak. Kalau sembahyang Maghrib 2 dan 3 lah. Kalau sembahyang subuh rakaat kedua sahaja, kan? Maka bangkit engkau berdiri betul serta mengucapkan Allahu Akbar. Daripada sujud yang kedua tadi tu, duduk istirahat sekejap, kita pun bangun Allahu Akbar. Dan sunat dilanjutkan akan takbir itu hingga pertengahan berdiri, kan? Lagu mana? Daripada kita sujud tu, kita bangun lagu tu, kita pun ucap Allahu Akbar. Yang panjang di mana? Yang panjangnya perkataan Allah tu. Allahu Akbar. Akbar tu pendek. Jangan sebut panjang Akbar. Kalau sebut Akbar tu dia jadi gendang rebana. Kita kalau azan sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Allah tu jadi rebana. Jadi kena azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup, kan? Tuan-tuan tengok. Nah, azan seluruh dunia sama je. Segi panjang pendek dia. Yang panjangnya Allah Akbar tu pendek. Jadi bila kita mengucap Allah Akbar, dia kata sunat dilanjutkan takbir itu sehingga pertengahan berdiri. Maknanya Allahu Akbar, kan? Dah berdiri gitu. Atasnya kata Imam Al-Ghazali, atau sehingga berdiri betul. Pertengahan pun boleh, berdiri betul pun boleh. Allahu Akbar, dah berdiri betul, Akbar. Nah, yang muktamad pada fuqaha,
Makna yang bagusnya sampai kita berdiri betul. Dan para makmum jangan nak belombong dengan tuan imam pula. Tuan imam sakit lutut, nak turun slow je lah. Allah, kita zoom turun lah pula. Sebab tu yang paling bagus bila imam habis sebut akbar baru kita ikut. Dah, barulah dia jadi sama. Ni kita belombong dengan tu imam. Tu imam baru kata Allah, nak rokok Allah, sakit pinggang tu imam, Allah nak tunggu nambah. Kita siapa dah bau. Jadi lagu mana? Dengar Allahu Akbar. Bar tu mana tu imam siapa dah? Jangan tu imam ni Allahu Akbar. Allahu Akbar tu duduk tengah jalan baru dah. Orang dah dengar bunyi kata habis, orang turun. Sepatutnya imam dia habiskan akbar itu bila dia dah sempurna berdiri ke rokok ke sujud, kan? Ni daripada apa dia? Iktidal, nak sujud, turun Allah, pegang sejadah, Allahu Akbar. Kepala tak jatuh lagi. Makmum habis dah jatuh kepala. Jadi biar tu imam tu turun sikit dulu separuh, Allahu Akbar, kan? Bar tu tak pijak dahi di atas rata, barulah makmum pun turun ramai-ramai. Tu comel. Jangan kita mendahului imam. Dah, mendahului imam batal kalau kita sengaja. Jadi dia kata yang lebih aulanya bila kita bangun sampai berdiri betul tu bunyi Allahu Akbar, diri betul lah. Bila berdiri betul, duduk sekejap, mana rehat seketika, barulah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kata Allahu Akbar sambung terus Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena lah. Maknanya kita kata Allahu Akbar lah, berhenti seketika, Bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca. Sebab apa? Nampak tertib, kan? Nampak susunan tu teratur. Sebab kalau kita solat dalam keadaan tergesa-gesa, Nabi kata hijau tergesa-gesa ni hijau syaitan. Dah, al-ajalah min syaitan. Tergesa-gesa ni daripada syaitan. Sepatutnya bila kita solat biar nampak ketenangan. Saya buat satu pemerhatian, orang yang tergesa-gesa dalam hijau dia kelang kabut gedang-gedang, cuba perhati time dia solat. Kebanyakannya dia pun solat pun tak tenang juga. Allah. Bila keluar perangai dia pun jadi tergesa-gesa juga. Orang yang tenang dalam solat, cuba tengok, dia akan tenang juga. Tenang buat keputusan, tenang bila berbicara dengan orang, ada nampak wajah ketenangan. Sebab tu, kan, kalau ada orang kata saya semenjak saya mengamalkan yoga ni saya rasa tenang sikit, itu salah jauh. Sebab Allah Ta'ala beri kita solat ni anak kunci segala ketenangan. Dah,
Waktu kita baca Fatihah pun tenang, kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Baca penuh dengan tertib, ketenangan. Cuba kita buat. Dalam solat Jumaat baik, dalam solat sunat baik. Dalam solat-solat sunat kita Nabi beritahu dah kan, sejuk pandangan mataku dalam solat. Nabi rasa nak berehat, Nabi bangun solat. Kita rasa nak berehat, ambil batal lah tidur, barulah rehat. Balik kita. Nabi nak tidur, Nabi nak berehat, ambil wudu, solat 2 rakaat, bangun lagi solat. Allah seronoknya boleh solat. Kita kena 2 rakaat, letih 2 rakaat, penat. Jadi kepenat dah solat ni dah. Kemudian dia kata, demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan rakaat yang ketiga dan keempat pada sembahyang zuhur dan juga asar serta isyak, kan? Setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Dalam solat apa tu? Dalam solat zuhur, dalam solat asar, solat maghrib dan juga isyak. Solat subuh tak ada tasyahud lah. Ada, tapi dia tak panggil tasyahud awal, dia panggil sebagai tasyahud akhir lah. Tahiyat akhir pun orang panggil. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan atas pahamu yang kanan. Jangan main-main. Kita orang yang biasa solat, dia automatik ya. Bila dia turun duduk tasyahud tu, kan? Kalau tasyahud awal tak apalah dah, pasal duduk sama dengan antara 2 sujud. Tapi tasyahud akhir, orang yang biasa sembahyang tak apa, dia terus lipat kaki kiri dia tu, automatik dia akan masuk di bawah betih kaki kanan dah. Kaki kanan tu yang berlipatnya, kaki kiri masuk kaki kanan tu duduk macam tasyahud awal tadi, kan? Orang tak biasa, dia bila tu dia terbalik, kaki kanan dia pergi selit bawah kaki kiri. Bila kaki kanan letak kaki kiri, jadi lagu mana? Sekali angkat tangan ni tasyahud, dah kaki kiri dah. Ada penuh. Kita tengok kata orang ini tak biasa solat ke, ataupun kaki dia sakit. Ada juga orang yang kaki sakit, kan? Dia tak boleh nak lipat sebelah kanan, lipat sebelah kiri. Tak apalah hak tu. Tapi hak kita takutnya orang yang tak biasa. Baik, dia kata taruhkan olehmu tanganmu yang kanan atas paha yang kanan. Memanglah. Kalau tak atas paha kiri, dia dah kuning lah pulaknya. Letak atas paha yang kanan, padahal engkau apa tu? Genggamkan sekalian jarimu. Letak atas paha yang kanan tu, genggam semua jari kita kecuali melainkan telunjukmu. Buat kita telunjuk itu. Nah, jangan dulu lagu ni telunjuk. Maka iaitu engkau sunat engkau apa tu? Lunjurkan. Maknanya gitulah, straight lagu tu.
Dah. Jangan dua kekong gitu. Begitu. Dan sunnah engkau isyaratkan. Isyarat tu macam apa? Isyarat tu. Isyarah itu maknanya tunjukkan, telunjukmu itu pada ketika mengucapkan perkataan illallah. Nah, isyaratkan lagu mana? Wa na'isiki asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Cukuplah. Jangan pergi sampai lagu ni. Woi, melampau. Ustaz mai kamu kata apa dulu lagu ni pun tak apa, dia kata letak je ni. Dah. Letak lagu ni ke boleh. Jangan letak lagu ni sudah lah, dia kata ni nak tembok siapa pula. Dah. Tak. Bila sebut illallah, maka sunat kita pandang jari kita tu, kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya kita isbatkan, kita menetapkan bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ketika mana kita sebut kecuali Allah, itulah kita akadkan, kita pandang ke jari kita illallah. Lepas tu kita tengok semula ke tempat sujud, dan taruhkan olehmu tangan yang kiri. Ada juga orang lepas asyhadu la ilaha illallah, dia tak turun-turun lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun tak turun lah. Pun tak apa, nak turun pun tak apa. Nah, itu terpulang. Cumanya sunat kita isyaratkan angkat ketika mana kita ucapkan illallah. Dan taruhkan olehmu tangan kiri di atas paha yang kiri, padahal ia terhampir atasnya, terhampar, padahal ia terhampar atas paha tu. Maksudnya bukan digenggam, tetapi terhampar atasnya. Dan adalah kelakuan duduk tasyahud awal ini seperti kelakuan duduk antara dua sujud yang telah terdahulu sebutnya dan dinamai akan dia. Duduk itu adalah duduk iftirash. Kita duduk iftirash. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal, dan sekurang-kurang duduk daripada tahiyat itu, iaitulah kita baca at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Tengok jari kita. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Turun Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Tu rekat. Dan sunat pada tasyahud yang akhir dan duduk tawarruk, dia panggil duduk tawarruk. Tadi duduk iftirash, ini duduk tawarruk. Namanya iaitu hendaklah hendaklah engkau duduk atas punggungmu yang kiri. Duduk atas punggung kita lah. Punggung kiri, kaki dia kata, dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri pada pihak kanan. Maknanya kita biasa buat dah lah, cuma dia nak terangkan saja. Keluar kaki kita tu ke sebelah kaki kanan kita tadi tu, dan engkau dirikan atas telapak kakimu yang kanan, dan bacalah olehmu pada duduk tasyahud itu akan doa yang kita biasa sebut. Nanti kita akan baca sama-sama apa maksud tasyahud. Kita beri dua pada azan sekejap. Saya pun kena berhenti awal sini. Malam ni ada orang nak ke Mekah untuk solat hajat sekejap. Jadi tak apalah. Sebelum tu, marilah kita sama-sama tangguhlah sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah subuh minggu ketiga minggu kedua. Sama-sama kita sambung lagi dalam soalan tasyahud akhir. Kita nak erti
falsafah di sebalik yang dikatakan tasyahud akhir, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna minal rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.